menyambung bicara berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat-saat akhir hayat baginda, dan ada ulama yang menulis berkenaan dengan gering ataupun sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tempohnya 3 minggu. Ada juga yang menulis bahkan yang masyhurnya dalam tempoh 10 hari sebelum kematian baginda dilanda dengan kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lalu suara tak keluar kan. Alhamdulillah boleh. Inilah guru ke penceramah ke, dia punya aset paling utama suara. Bila suara tak keluar habis jam semua. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita menyambung bicara berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat-saat akhir hayat baginda, dan ada ulama yang menulis berkenaan dengan gering ataupun sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tempohnya 3 minggu. Ada juga yang menulis bahkan yang masyhurnya dalam tempoh 10 hari sebelum kematian baginda dilanda dengan kesakitan, ya. Walaupun dilanda dengan kesakitan itu banyak perkara yang Rasulullah SAW aturkan, termasuklah juga memerangi Musailamah Al-Kazab, ya. Musailamah Al-Kazab itu tak sempat baginda sallallahu alaihi wasallam settlekan semasa baginda masih hidup, lalu disambung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi dalam beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan itu, yang paling masyhur adalah tentera Usamah bin Zaid. Tentera Usamah bin Zaid dihantar ke Balqa. So saya cari sikit dalam Google ni, di mana Balqa sekarang. Balqa sekarang ni berada di barat laut Amman, Jordan, ya. Barat laut Amman, Jordan. Maknanya di situlah tempat salah satu tempat yang menjadi pusat kepada tentera Rom ataupun kerajaan Rom pada masa itu. Dan kenapa Rasulullah SAW menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke Balqa ini? Ada beberapa kita kata pengajaran dari situlah, ya. Antaranya ialah Usamah bin Zaid masa itu baru berusia 17 atau 18 tahun, ya. Itu sebagaimana kita maklum. Dan Usamah bin Zaid juga ialah anak kepada Zaid bin Harisah radhiyallahu anhumah, ya. Dan Zaid bin Harisah seperti mana kita tahu telah terkorban dalam peperangan Mu'tah. Mu'tah sekarang di mana? Juga dalam Jordan, ya. Jadi Balqa ataupun Jordan keseluruhannya, bahkan Syam keseluruhannya itu adalah jajahan takluk wilayah Rom, ya, wilayah kekuasaan Rom. Dan kalaupun mereka ini tidak berada di bawah Rom secara langsung, sekurang-kurangnya mereka ini di bawah pengaruh Rom pada masa itu bentuknya. Dan apabila Rasulullah SAW wafat kemudiannya, kita lompat sikit ke depan, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meneruskan ekspedisi ini. Di samping kita nampak macam Abu Bakar ni macam tak hebat sangat, kan. Itu masalah dari sudut pensejarahan dan juga penceritaan sejarah ni tadi. Abu Bakar ini seringkali dilihat sebagai sekadar orang kata meneruskan saja usaha Rasulullah SAW, sedangkan kita tak sedar bahawa Abu Bakar telah banyak menyambung kerja-kerja Rasulullah SAW ini, antaranya menghadapi Tulaihah dan juga Musailamah. Ini adalah nabi-nabi palsu ni, ya. Dan 11 pemberontakan serentak, yang mana kebanyakan pemberontakan ini berpunca daripada mereka melihat ruang untuk mereka bebas daripada membayar zakat.
Jadi itulah sebabnya mereka melawan Abu Bakar pada masa itu yang mereka anggap lemah. Tapi tidak, Abu Bakar radhiyallahu anhu walaupun dari sudut peribadinya, ya, Abu Bakar ini dari sudut peribadi itu tak nampak dia ni pahlawan lah, sebab tubuh badannya itu bukan tubuh badan pahlawan, ya. Dan tutur bicaranya lemah lembut, sopan santun, ini ciri-ciri Abu Bakar, tuan-tuan, ya. Tetapi orang yang lemah lembut begitu jangan disangka tidak ada wibawa, ya. Bahkan Abu Bakar telah menunjukkan kewibawaannya yang cukup hebat menghadapi dalam masa yang begitu ringkas, yang begitu begitu singkat 11 pemberontakan ini. Bahkan tentera-tentera Khalid ibn Walid yang ditugaskan untuk menghapuskan pemberontakan-pemberontakan kecil besar di seluruh semenanjung Tanah Arab ini, di tahun kedua pemerintahan Abu Bakar sudah berjaya mengambil Iraq, tuan-tuan, ya. Hirah, ya, kerajaan lama yang dibangga-banggakan oleh orang Arab ni. Orang Arab ni kalau disebut Hirah tu macam orang Malaysia ni ke UK lah, kan. Ini pengaruh penjajah tak habis-habis lagi ni, kan. Yang pergi belajar tu satu hal lah, kan. Yang pergi melancong ni pun salah satu daripada dia punya senarai negara yang akan dilawati London, kan. Termasuklah biskut pun Almond London juga, kan. Walau orang London tahu tak Almond London tu macam tu bentuknya, kan. Dia pengaruh, kan. Masa tu pun sama, tuan-tuan, ya, dan puan-puan, bila sebut saja Hirah maka mereka bangga. An-Nadhr bin Haris bila dia dengar ayat-ayat Quran dia jam. Ini kisah masa di Mekah, kan. Dia jam, dia tak boleh nak lawan ayat Quran tadi. Dia kata kalau ini aku tahu ni, ya, ini boleh didapati di Hirah juga, ya. Hirah tu di mana? Hirah tu adalah berdekatan dengan kota Baghdad. Jadi sampai dia di Hirah, setahun lebih dia menuntut di Hirah, dia hafal syair-syair Parsi yang terkenal pada masa itu, syair Rostum wal Isfandiar, kan. Bukan Isfandiar, ya, Isfandiar. Jadi syair Rostum wal Isfandiar ini terkenal, kiranya macam kita kata apa, macam apa yang nak kata, dia panggil apa, Adi Cipta, itu istilahnya. Adi Cipta ni makna ciptaan teragung Parsi. Jadi dia hafal, bawa balik jam lagi, tak boleh lawan dengan ayat Quran, kan. Maka dan Allah Ta'ala menyindir mereka yang membeli ayat-ayat Allah dengan harga-harga murah ni. Ayat itu ditujukan kepada siapa? Kepada An-Nadhr bin Haris. Itulah nak ceritanya pengaruh Hirah ni tadi. Bayangkan seorang pemimpin yang lemah lembut seperti Abu Bakar ini, dia boleh jatuhkan Hirah, tuan-tuan. Dia boleh jatuhkan Hirah, dan Iraq keseluruhannya jatuh ke tangan muslimin masa pemerintahan Abu Bakar. Tetapi keadaan bahaya sebenarnya. Keadaan bahaya sebab apa? Sebab pada era Abu Bakar tu, bila Iraq dapat, dia seakan-akan menjadi batu api ataupun pencetus kepada Parsi dekat bawah tu. Ya. Dan Abu Bakar sebenarnya merancang untuk ambil semua Parsi tu. Tetapi tak sempat. Sebab apa tak sempat? Abu Bakar hantar Khalid ibn Walid ke Iraq, dan dalam masa yang sama menghantar Amr ibn As ke Syam, ke kawasan Balqa dan sebagainya, ini meneruskan ekspedisi Rasulullah SAW yang Rasulullah hantar Usamah bin Zaid. Abu Bakar top up lagi dengan tentera-tentera daripada pimpinan Amr ibn As, dan bila pergi ke Syam ni tadi, Amr ibn As menghadapi tentangan yang cukup hebat, sehingga kan apabila Abu Bakar dapat tahu saja Iraq dah jatuh ke tangan muslimin, terus Abu Bakar kirim surat kepada Khalid bin Walid untuk maju ke utara, ke atas, bukan turun ke selatan, ya, maju ke utara. Jadi selamatlah Syam itu jatuh ke tangan muslimin ketika era Abu Bakar. Tak sempat Baitul Maqdis diambil, Abu Bakar wafat. Itu dia punya jalinan ekspedisi selepas itu, ya. Abu Bakar wafat. Jadi selepas Abu Bakar wafat, diganti oleh Umar. Umar teruskan kerja Abu Bakar itu dengan menakluki Baitul Maqdis. First time Baitul Maqdis jatuh ke tangan muslimin adalah di bawah Umar bin Khattab. Dari Baitul Maqdis, Umar bin Khattab cuba maju ke mana? Ke Konstantinopel. Dan berpegang kepada hadis Rasulullah SAW bahawa Konstantinopel ini akan jatuh di tangan tentera terbaik
panglima terbaik, raja terbaik, ya. Dan 3 kali Umar mencuba, tak dapat. Bila tak dapat, Umar tahu bahawa dia bukanlah orang yang ditunggu oleh Rasulullah SAW itu, ya. Sebaliknya, berapa ratus tahun kemudian, janji Rasulullah tu berapa ratus tahun kemudian baru dapat? 500 tahun. Bukan singkat-singkat, ya. Banyak sebenarnya mutiara daripada sirah Rasulullah SAW ini yang kita sebenarnya kena ambil, jadikan semangat kita hari ini. Kita hari ini nak supaya apa sahaja pelaburan yang kita letak pada hari ini, esok teruntung, kan? Sedangkan kita pun tahu tanam benih hari ini esok belum tentu berbuah lagi, ya, betul tak? Jadi Rasulullah janji tu 502 tahun, 502 tahun kemudian barulah Konstantinopel jatuh. Umar sedar benda tu, ini bukan bahagian aku. Dan Umar juga sedar, itu sebabnya kenapa lepas Umar tinggalkan Baitul Maqdis ini, Konstantinopel tadi tu, dah Baitul Maqdis dah dapat, Konstantinopel tak dapat lagi, tak apa, Umar terus turun ke Parsi. Kenapa? Itu sebabnya kerana jika tidak diteruskan ekspedisi ke Parsi, ke Iran, Iraq tu dalam keadaan bahaya pada masa itu, ya. Hirah. Okey, dan kenapa juga Hirah ni tadi? Kiranya bila dapat Hirah tu seperti mana tadilah, umpamanya London has fall lah, maknanya macam tu lah kan, macam dalam filem tu kan, ya, pandai Hollywood buat, habis London hancur kan. Walahnya tu semua tu CGI yang belaka kan. Jadi bila jatuh Hirah, maka pada masa tu kiranya macam Arab-Arab ni tidak lagi berkiblatkan Hirah, tak hebat mana pun. Tapi kita kena ingat, sebenarnya misi orang-orang barat sekarang ni sebenarnya mereka nak kembali ke Iraq ni tadi, ya. Sebab tu Amerika sebenarnya tetap tak puas hati dengan Iraq, ya. Sebabnya Iraq ni tapak kepada tamadun pertama dunia, sebenarnya, ya. Itu panjang lagi lah kalau kita pergi situ kan. Tapi yang menariknya, bila Abu Bakar berjaya menumpaskan Hirah, seakan-akannya orang kata apa, semuanya lemah semangat. Semua lemah semangat. Inilah kejayaan Abu Bakar yang besar, walaupun dalam masa 2 tahun 2 bulan saja dia mentadbir, dan diteruskan usaha ini oleh Umar yang mentadbir selama 12 tahun, ya. Jadi tuan-tuan, ini yang kita nak lihatnya, dari mana benih ini mula ditanam, disemai, iaitu apabila Rasulullah SAW kembali dari haji pada tahun ke-10 Hijrah itu, baginda telah mempersiapkan tentera Usamah bin Zaid untuk dikirim ke Balqa, ya. Balqa berada dalam Jordan sekarang lah, ya. Baru sahaja tiba pulangnya Rasulullah SAW ke Madinah setelah selesai mengerjakan kerja hajinya di Mekah, baginda terus mengarahkan muslimin bersiap sedia untuk menyerang orang-orang Rom. Dan Usamah ibnu Zaid dipilih oleh Rasulullah SAW untuk mengepalai serangan itu. Dan Usamah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang baru meningkat dewasa. Diperintahkan kepadanya oleh Rasulullah SAW supaya pergi ke tempat di mana bapanya itu Zaid bin Harisah terbunuh dahulu, iaitu di Mu'tah, ya. Dan Usamah disuruh juga pergi menuju ke Balqa dan Darum. Darum berada dalam wilayah Palestin. Bahkan sebenarnya Balqa, Jordan itu sendiri pun Palestin, ya. Jordan itu sendiri pun sebenarnya adalah Palestin, wilayah Palestin. Sebab itu permaisuri Jordan sekarang, permaisuri apa tak nama itu kan, adalah orang Palestin, tuan-tuan. Ada orang Palestin, dia tak boleh lari dah. Orang Jordan dengan orang Palestin ini adalah orang yang sama sebenarnya, orang yang sama. Tapi bila Henry Gurney dulu, bila dia dihantar ke Palestin untuk memecah-mecahkan tanah Palestin tu, dia asingkan. Ini jadi satu negara Jordan, Urdun, ini jadi Lebanon, dia asing-asingkan, tinggallah Palestin terpencil, dia bawa masuk Israel, bawa masuk Yahudi dalam tu. Jadi binalah negara Israel dari dalam Palestin. Jadi bila masing-masing dah sibuk dengan negara masing-masing, tak terfikir, tak apa, itu kamu bincang sendirilah, kami nak jaga negeri kami ni. Itu pecah perintah pada masa itu. Walhal orang Jordan dan orang Palestin ini dia orang yang sama sebenarnya, ya. Bahkan negara Jordan itu pun tak wujud pada asalnya, melainkan hanya sebatang sungai yang bernama Sungai Urdun. Asal Jordan ni namanya dalam bahasa Arab ialah Urdun, ya, Urdun. Sebab tu dia punya negara itu pun nama rasminya adalah Al-Mamlakatul Hashimiyah Al-Urduniyah, ya, iaitu kerajaan Bani Hashim
Jordan. Tuan-tuan ya. Bani Hashim Jordan. Sebab raja yang diangkat oleh British itu mereka mengatakan mereka adalah daripada Bani Hashim. Wallahu alam sejauh mana dia punya keasliannya itu tadi ya. Baik. Jadi sebab tu dalam buku ni dia kata apa? Dia kata di Palestin. Sebenarnya Jordan itu sendiri pun memang Palestin. Baik. Kebetulan pada waktu itu sudah mula baginda mengalami sakit-sakit, dan dengan sakit itu baginda berangkat ke alam baqa kemudiannya. Di kalangan munafikun sekali lagi tidak bersetuju dengan pelantikan Usamah. Kata mereka, seorang budak mentah dilantik. Ini pun saya nak peringat satu lagi. Ada watak kononnya Sayyidina Umar pun tak puas hati dengan pelantikan Usamah bin Zaid. Jadi bila dicek tak betul. Ya, Sayyidina Umar tidak pernah memberi komen pasal pelantikan ataupun pemilihan Usamah bin Zaid sebagai panglima. Ya, banyak sangat fitnah kepada Sayyidina Umar ini. Jadi kalaulah jumpa lepas ni delete terus dia nama Sayyidina Umar daripada bangkangan terhadap Usamah ni tadi. Jadi yang membangkang Usamah ni tak lain tak bukan ialah golongan munafikun. Itu saja. Baik. Kata mereka, seorang budak mentah dilantik menjadi ketua ke atas orang-orang dewasa Muhajirin dan Ansar yang jauh lebih tua dan matang daripadanya. Maka keluarlah Rasulullah SAW kepada orang ramai dengan kepala berbalut kerana sakit. Kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Rasulullah SAW sakit kepala ya. Sakit kepala sangat-sangat, dan baginda telah mengikat kepalanya dengan kain tu pula disimpul-simpulkan. Kain tu disimpul-simpul. Jadi apa tujuan? Maknanya ada beberapa simpulan dekat kain lilit kepala tu. Jadi bila sakit, baginda gerak-gerakkan kepala tu. Maknanya dia automatik macam mengurut-ngurut kepala tu, memicit-micit kepala tadi tu ya. Jadi dengan kepala yang berbalut, Rasulullah SAW keluar, lalu berucaplah baginda, jika kamu bantah dan kamu kecam kepimpinan Usamah Ibnu Zaid, berarti kamu mengecam kepimpinan bapanya dulu. Demi Allah, Usamah memang layak untuk itu. Demi Allah, Usamah adalah orang yang sangat aku kasihi. Maka aku berpesan kepada kamu, sesungguhnya Usamah adalah antara orang yang baik-baik di kalangan kamu. Jadi Usamah ini cucu angkat Rasulullah SAW, lahir di rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ya. Rumah yang dibina oleh Khadijah di perkampungan Bani Hashim. Maknanya Rasulullah SAW dengan Usamah ni terlalu rapat sehingga kan Usamah telah ditarbiyah. Bila tarbiyah Usamah ini kemuncak dia, supaya dia menjadi seorang panglima yang berhati nurani, yang murni sebagai seorang panglima muslim ni dalam perang Khaybar. Dalam perang Khaybar, Usamah telah membunuh seorang tentera Yahudi yang dekat-dekat dia dah bertetap semua tu. Yahudi tu dah hilang semua senjata dan sebagainya. Lalu Yahudi itu pun asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Usamah telah menetap kawan tu, mati kawan tu. Disaksikan oleh seorang sahabat lain, dan sahabat ni report kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah pada Usamah, dan kemarahan itu menyebabkan Usamah dipulaukan seketika, dan kemudiannya telah diampunkan. Di situ maknanya Usamah telah melalui tempoh tarbiyahnya walaupun umurnya baru 18 tahun ya. Jadi sebab itu pengajaran kepada kita juga, manusia ni tidak semestinya matang kerana usianya. Ya, manusia ni matang kerana tarbiyahnya, kerana pengalamannya. Kan? Walaupun umurnya baru 20 tahun, tapi tengoklah cara dia hidup macam mana, dia dah mengalami susah senang dan sebagainya. Ini yang menyebabkan dia lebih berpengalaman daripada orang yang mungkin dah 50 tahun kan. Ini yang Rasulullah nak tunjuk kepada kita. Jadi untuk menjadi seorang panglima, dia perlu ada jiwa yang tegas. Dia perlu ada jiwa yang penyayang, dan jiwa yang berhati-hati. Dan semua tu Usamah dah lalui. Ketika umurnya baru saja 15 tahun, ayahnya telah terbunuh dalam perang Mu'tah, dalam peristiwa yang cukup menyakit hati ya. 3,000 tentera lawan dengan 200,000 tentera. Saya tak pasti Usamah ada ke tidak masa rombongan perang Mu'tah itu tadi. Nanti saya nak check balik. Kemudian dalam perang Khaybar, dia dah tersalah langkah dan telah dihukum. Maknanya dia tahu dah selok belok titik bengik peperangan tu macam mana ya. Sebab itulah Rasulullah melantik Usamah ni tadi, bukan semata-mata kerana dia ni cucu angkat Rasulullah ya, bukan. Tapi apa yang Rasulullah SAW buat itu sebenarnya
telah kita kata apa, telah melalui proses tarbiyah tadi, gitu ya. Dan orang ramai pun membuat persiapan dan berkumpullah Muhajirin dan Ansar bersama-sama dengan Usamah, dan Usamah berangkatlah bersama pasukan tenteranya keluar dari Madinah. Diaturnya barisan tentera di Jaraf, ya, iaitu satu tempat lebih kurang satu farsakh, iaitu satu farsakh ini lebih kurang dalam 10 batu dari Madinah. Di situlah dia persiapkan tentera, ya. Dah keluar daripada tanah haram Madinah, di situ dia persiapkan tentera, berkumpul dan proses nak berangkat tadi. Dan ketika itulah Rasulullah SAW mula sakit dan wafat kemudian, ya. Baik, geringnya Rasulullah SAW. Dalam masa-masa itu bertambah berat sakit Rasulullah SAW. Kerana itu maka tentera muslimin yang dipimpin oleh Usamah tidak bergerak ke mana-mana dari Jaraf, ya. Jadi oleh kerana dia kumpul tu kira kumpul sebagai, kita kata apa, sebagai camp sementara sebelum bertolak ke Balqa lah, ya. Tapi tiba-tiba Rasulullah wafat. Artinya Usamah wafat sepatah balik, dan tentera-tentera juga nak melihat Rasulullah SAW buat kali terakhir. Mengikut riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad daripada Abu Muwahibah, hamba kepada Rasulullah SAW, mengenai geringnya Rasulullah SAW, katanya, aku diajak pergi oleh Rasulullah di tengah-tengah malam. Katanya, wahai Muwahibah, saya diperintahkan supaya memohon ampun untuk penduduk Baqi' pada malam hari. Ziarah kubur tak lama, ya, tak sampai baca Yasin dan sebagainya. Ziarah kubur ni kita ziarah doa je, ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 67, itu ziarah kubur, dan doa-doa ziarah kubur pun ada dalam bab 67 kitab Riyadhus Shalihin. Sila baca, ya. Kalau tak 67, 68, saya terlupa angka tepat. 66, 67, 68 rasanya. Bab 68, ya. Bab doa-doa ziarah kubur. Okey. Jadi ziarah kubur pernah diharam oleh Rasulullah SAW ataupun dihalang. Rasulullah tak pernah ziarah kubur, laki perempuan. Okey. Tapi selepas itu Rasulullah SAW menyuruh ziarah kubur. Selepas itu tu bila? Ada beberapa kemungkinan, ya. Ini sejarah ziarah kubur ni. Ada beberapa kemungkinan. Sebab itulah bab ziarah kubur ni orang tanya macam mana kedudukan orang perempuan ziarah kubur. Kalau di Mekah, di Madinah tu memang confirm lah, dia tak bagi kan. Tapi kita kat Malaysia ni agak longgar. Bukan agak longgar, itu sebenarnya bukanlah kerana ulama kita nak melonggarkan begitu saja, tidak, ya. Sebenarnya kita melihat kepada kenapa Rasulullah SAW menghalang wanita ziarah kubur. Halangnya itu kerana mengelakkan daripada meraung, menjerit, merintih dan sebagainya. Jadi kalau begitu, lelaki pun yang tak tahan sedih tak boleh ziarah kubur lah sebenarnya. Khasnya ketika pengkebumian itu. Sebenarnya ziarah kubur ini pernah dihalang oleh Rasulullah SAW. Dan selepas itu bermulalah era ziarah kubur. Selepas Nabi benarkan ziarah kubur, bahkan galakkan ziarah kubur. Jadi ada peringkat dia. Jadi bila sejak bila? Saya dapati sejak kematian Fatimah bintu Asad radhiyallahu anha. Siapa Fatimah bintu Asad? Banyak kali nama ni saya sebut. Fatimah bintu Asad radhiyallahu anha. Siapa? Isteri Abu Talib. Tak ingat dah, kan? Jadi isteri Abu Talib ini adalah Ahlul Bait, ahli keluarga Rasulullah SAW yang pertama meninggal di Madinah, yang terawal, dan dikebumikan di Baqi'. Jadi saya punya trace, ya, kita trace sejak bila Rasulullah benarkan bahkan galakkan ziarah kubur, ialah sejak kematian Fatimah bintu Asad. Jadi sebelum tu Nabi tak benar. Lepas tanamlah doa-doa dari jauh. Ya. Baqi' memang menjadi perkuburan sejak daripada sebelum hijrah lagi, ya. Baqi' memang jadi perkuburan. Tapi Rasulullah tak benar. Sebab apa? Pergi ke kubur memang khasnya untuk menjerit dan sebagainya, haram lah, kan, merintih dan sebagainya. Selepas itu dah ditarbiah dan faham semuanya, maka Rasulullah galakkan ziarah kubur. Dan ziarah kubur yang Rasulullah galakkan juga khasnya bagi lelaki ialah pada tengah malam. Itu dia. Kan? Memang serem lah, kan? Memang serem. Sebab apa? Sebab di situlah tarbiyah untuk mengingati mati. Jadi pada suatu malam Rasulullah SAW mengajak hambanya ini yang bernama Muwahibah, ya, untuk
pergi ke kubur Baqi', dan kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan supaya memohon ampun untuk penduduk Baqi'. Ya. Perkuburan bila sampai di sana, baginda pun berkata, Assalamualaikum wahai penghuni-penghuni kubur, semoga diringankan azab ke atas kamu kerana dosa yang telah kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh manusia. Fitnah dan ujian datang menjelang satu persatu, laksana malam yang gelap hilang satu menjelang pula besoknya dan lusanya, dan kemudian lebih buruk daripada yang mulianya, daripada yang mulanya. Doa tu panjang lah, ya. Tapi sebenarnya Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, doa itulah sebenarnya, ya. Jadi cara ziarah kubur yang benar-benar sunnah ni tidak duduk, ya. Sebaliknya berdiri. Berdiri. Jadi kita pergilah ke satu kubur. Ini kubur siapa? Ni kubur Tok Aki, ya. Contohnya kan. Ni Tok Aki, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sebelahnya ni, ini kuburnya isteri arwah Tok Aki. Kan. Maka panggil doalah pula, Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fanha. Jadi satu demi satu. Bayangkan kalau setiap satu kubur tak itu Yasin. Yasin. Berapa jam di kubur tu kan. Jadi itu cara ziarah kubur sebenarnya, pergi satu persatu dan beri salam kepada ahlul kubur itu. Dan antara cara bagi salam kepada ahlul kubur adalah Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Kenapa Assalamualaikum? Jadi Assalamualaikum ni maknanya seorang sama seorang dekat. Jadi kita bagi salam tu tandanya kita dua ni dekat ya sebenarnya, kan. Maknanya dekat kita dua tu apa? Walaupun nampaknya macam tak nampak, alam jauh, alam barzah, alam lain, hakikatnya dekat. Itu dekat dengan kematian, ya. Jadi kalau kita faham dengan Assalamualaikum tadi tu, ya Allah, ya, dekatnya nak mati aku ni, insafnya. Itulah dia, ya, hikmahnya. Baiklah, itulah caranya, iaitu Nabi ajar kita berdoa di kuburan. Okey. Bukannya berzikir, bukannya baca Quran di kuburan, bukan. Dan ziarah kubur malam-malam tu pula bukan sudah duduk lama buat khemah bertapa kat situ, kan. Sebaliknya ziarah, doa-doa keluarlah, tempoh yang cepat, ya. Kemudian baginda pun datang kepada aku lalu berkata, datang kepada Muwahibah ni, telah diberikan kunci khazanah dunia untuk kekal di dalam dunia ini. Maknanya untuk Nabi kekal. Ada offer untuk Nabi kekal, ya. Oleh siapa? Oleh Jibril lah yang menyampaikan tu. Tetapi aku pilih untuk bertemu dengan Tuhanku dan syurga. Jadi Muwahibah dah dapat agak dah dekat bahawa pemergian Rasulullah SAW ni dekat. Maka kata daku, wahai Rasulullah, ambillah kunci khazanah dunia dan kekal dalam dunia, kemudian barulah syurga. Jawab baginda, tidak. Demi Allah, wahai Abu Muwahibah, aku telah memilih pertemuan dengan Tuhanku dan syurga. Kemudian baginda pun memohon ampun untuk penduduk-penduduk kubur di Baqi'. Beredarlah baginda, maksudnya di situ baginda pergi kepada setiap kubur, kan, doa setiap kubur. Jadi kita macam itulah ziarahnya. Dan seluruh ahli kubur kita doakan juga, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum, ya. Dan doakan balik, gitu. Jadi barulah tak jadi pesta dekat kubur. Ini sampaikan, lama tak jumpa, 20 tahun kita terpisah, ya. Dia bersembah atas kubur pula. Ini tak lama nak pergi dua-dua ke apa ni? keluar cakap kat luar, kan. Doa di kubur ni doa kepada si mati itu saja, kan. Okey. Sakit yang mula dirasai oleh Rasulullah SAW ialah sakit kepala yang bersangatan, bermula sakit di kepala. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa tatkala pulang baginda dari Baqi' disambut oleh Aisyah, maka baginda mengadu dengan mengatakan, kepalaku wahai Aisyah. Kemudian makin bertambah berat sakit baginda di samping demamnya yang kuat. Ia bermula pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Aisyah ini terjemahan ni, menjampi-jampi, meruqyah, ya, mendoa-doakan. Tu tolong tukarlah perkataan menjampi-jampi tu. Aisyah meruqyah dengan beberapa mau'izah, ya, yakni ayat-ayat Al-Quran yang dimulakan dengan a'uz, ta'awuz, ya, a'uz. Jadi qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu falaq, dan banyak lagi qul a'udz. Itu adalah antara ayat-ayat yang kita patut baca ketika mana demam, sakit kepala dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Urwah. Urwah ni siapa? Sehingga kan Aisyah digelar Abu Urwah. Aisyah pernah digelar Abu Abdullah, ya. Dan kemudian digelar Ummu.
Ummu Urwah. Siapa Urwah ni? Urwah ni anak kepada Asma dengan Az-Zubair Ibnu Awam. Abdullah tu anak sulung Asma dengan Az-Zubair Ibnu Awam. Ya. Jadi ketika mana Az-Zubair kecil, ya, dia tinggal dengan Aisyah, teman Aisyah, bahkan rapat dengan Aisyah. Sehinggalah Az-Zubair ini, Abdullah ini sudah meningkat dewasa, lalu diganti pula oleh adiknya Urwah Az-Zubair Ibnu Awam radhiyallahu anhu, ya. Itulah dia. Jadi Urwah ini dikira tabi'in, tidak dikira sahabat. Abdullah dikira sahabat. Kenapa? Sebab ketika Rasulullah SAW wafat, Urwah masih lagi kecil. Dan dengan Aisyah lah Urwah tinggal membesar sampailah kepada Aisyah menghembuskan nafas terakhir, ya. Jadi Urwah ini banyak mewariskan ataupun meriwayatkan kepada kita ilmu Aisyah sebenarnya, ya. Banyak termasuklah tentang tafsir Al-Quran, tentang fiqh dan sebagainya. Ilmu Aisyah ni banyak mengalir melalui Urwah. Okey. Daripada Urwah bahawa Aisyah memberitahu kepadanya bahawa Rasulullah SAW bila mengidap sakit, baginda menyapu-nyapukan air liurnya dengan tangannya sambil membaca ayat-ayat mau'izah ni tadi, ya, ataupun mau'uzah. Tatkala baginda sakit hingga membawa wafatnya, dakulah yang menyembur dan menyapu air liur dengan membaca mau'uzah seperti yang dibuat oleh baginda SAW. Mula-mula Rasulullah sendiri buat, kan? Kemudian dia sapu, kemudian Aisyah yang buat, ya. Baik, kata Datuk Harundin, ini orang martabat mana guna air liur ni, kan? Kita tak payahlah guna air liur, kan, yang busuk tu. Gunalah air. Cara baca air kalau ikut kata Datuk Harundin, dia tak tiup, ya. Dia tak tiup, bukanlah Bismillahirrahmanirrahim, puh, tak ada. Bukan begitu, kan? Baca dekat dengan mulut saja, ya. Baca dekat dengan mulut saja. Tengoklah cara Datuk Harundin. Celup jari ke apa dia tak buat, ya, dia tak jaga. Sebab tu saya perhati cara Tok Guru buat. Dia buka botol mineral ni, dan yang ada juga kenangan lucunya, ya. Kadang-kadang dia kata, tolong buka ni botol ni. Jari dia jadi tak kuat dah, sebab tak asyik buka je botol ni, kan. Tolong buka. Buka, dia pun baca je dekat mulut dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Habis baca, tutup. Ya. Tak ada main fufah sana fufah sini, kan. Tak ada. Jadi itu caranya, ya. Interpretasi masing-masing guru lah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, selepas Rasulullah dah mula tak bermaya dan itu, Aisyah pula ikut apa yang Nabi buat, ya. Membaca dan sapu air liurnya ke seluruh kepala Nabi SAW untuk meringankan sakit Nabi SAW. Ini dipanggil ruqyah, ya, ruqyah. Isteri-isteri baginda SAW pun menyedarilah bahawa baginda ingin hendak tinggal di rumah Aisyah dalam masa sakitnya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memang ittifaq bahawa Rasulullah wafat di rumah Aisyah bersama-sama Aisyah sampai ke akhir hayat. Kalau ada orang yang tukar cerita tu, itu sah lah tu, Syiah lah tu, ya. Syiah lah tu. Versi Syiah dia kata sebenarnya Aisyah tak ada pun di sisi Rasulullah ketika mana Rasulullah menghembuskan nafas terakhir. Yang ada hanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Tutup pintu, Aisyah berada di luar, tak boleh masuk tengok Rasulullah dah dah kaku, kata gitu. Macam mana nak lawan orang yang bawa cerita tu? Macam mana? Cerita dah mengarut, kita lawan pun mengarut juga. Tahu nak macam mana? Tanya dia balik, pintu bilik Rasulullah itu kayu jati kah atau kayu cengal kah, apakah? Semua tuan-tuan dan puan-puan, ya, kan? Saya lawan macam tu je orang yang jawab. Dia pun tengah kau. Ni dia pun tahu dah kita ni nak main-main ke nak apa. Sebab tu dia. Pintu rumah Rasulullah dan pintu bilik Rasulullah hanya tirai daripada kain kapas Yaman yang tebal tu. Tu je. Sebab itulah cerita kata Rasulullah balik lewat ketuk pintu, kan? Ketuk pintu, Aisyah tak sedar. Lepas tu dia buat joke pula, Aisyah pun tidur mati lah. Dia kata, itu isteri Rasulullah tau. Kau main-main macam tu cakap, ya? Kan? Rasulullah pun tidurlah dekat apa? Pintu, bersandar kat pintu. Bohong semua tu. Sebab pintu rumah Rasulullah hanya tirai saja. Jadi kalau ada orang kata Aisyah terkunci kat luar semua sekali tu, tanya dia mudah je. Pintu dia cengal ke apa? No. Tu dia. Ya. Lepas tu kata mana ada cengal masa tu? Jangan, kayu jati Malaysia ni, ini Asia Tenggara, bukan Malaysia lah. Kayu jati Asia Tenggara ni dah lama jadi tiang Kaabah tu. Sejak zaman Abdullah Az-Zubair tu,
Tiang tu masih ada dekat museum, dekat apa, Museum Mekah tu. Itu kayu jati Asia Tenggara. Memang telah dikaji. Kan? Jadi kita tanya pun tak mengarut sangat pun sebenarnya. Saja nak bagi orang yang nak pusing fakta. Jadi orang yang betul-betul berada dengan Rasulullah SAW sehinggalah Ar-Rafiqil A'la itu Aisyah. Tidak orang lain. Ya, tidak orang lain. Maknanya Fatimah pun tak ada, Hasan dan Husain, Ali pun tak ada. Hanya Aisyah pada saat-saat itu. Baik. Jadi semua isteri pun faham dengan keadaan baginda itu. Baginda mahu berada di rumah Aisyah. Baginda sangat kasih kepada Aisyah, maka mereka pun mengizinkan baginda. Lalu pergilah baginda ke rumah Aisyah dari rumah Maimunah dengan dipapah oleh Al-Fadal ataupun Al-Fadli Ibnul Abbas radhiyallahu anhuma dan Ali bin Abi Talib membawa Rasulullah SAW dari rumah Maimunah. Ya, bayangkan, sebab Rasulullah ingin untuk terus berada di rumah Aisyah. Setelah berada di rumah Aisyah, sakitnya meningkat. Baginda sedar bahawa para sahabatnya berduka cita kerananya. Maka baginda kata baginda, bawalah daku kepada mereka, ingin daku bercakap dengan mereka. Jadi Rasulullah SAW beberapa hari tak keluar menemui para sahabat kerana sakit baginda. Dan pada detik tertentu, bahkan kalau kita tengok balik dalam detailnya dalam Ar-Rahiqul Makhtum itu, Rasulullah ini pengsan, ya, pengsan lama, sehinggalah bila masuk waktu baginda sedar dan bertanya pula, dah solat ke tidak. Maknanya Rasulullah dalam keadaan tak larat itu pun dalam keadaan masuk waktu zuhur sedar, suruh Abu Bakar. Dan tak lama kemudian Rasulullah tak larat balik, terpengsan lah, makna terpengsan balik, tak sedar balik. Tapi maknanya di situ Rasulullah SAW menjaga solat umat dia, para sahabat dia, dan minta Abu Bakar ketuakan. Ya. Dan setelah beberapa kali minta Abu Bakar menjadi imam, yang mengetuai solat ni tadi, Aisyah telah menyebut, ya Rasulullah, aku kenal ayahku. Dia tu mudah, hatinya tu mudah sedih. Jadi kalau dah berkali-kali Rasulullah suruh dia jadi imam ni, bimbang dia tak mampu. Sebab apa? Sebab dia dah terasa lain lah. Sebab Abu Bakar juga telah mengesan bahawa Rasulullah SAW ni akan wafat ketika di Mekah lagi, ketika turunnya ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum tu, kan. Jadi sebab itulah Aisyah cadangkan, tapi Rasulullah tetap mengatakan Abu Bakar. Jadi dengan menyebut Abu Bakar tadi, maka Aisyah pun tak ada pilihan lain melainkan menyampaikan arah itu kepada Abu Bakar. Ya, baik. Maka kata Aisyah, maka kami pun membawa baginda SAW kepada orang ramai. Lalu baginda pun bersolat bersama mereka, kemudian berucap di atas mimbar dengan kepala berbalut, yakni kerana sakit, dan dimulakan ucapannya dengan mendoakan para sahabatnya serta memohon ampun untuk mereka. Kemudian kata baginda, seorang hamba Allah telah diberi pilihan untuk mendapat kemewahan hidup di dunia atau berada di samping Allah. Abu Bakar yang mendengar ucapan itu terus menangis kerana beliau faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu, dan dia dah tahu apa pilihan Nabi SAW. Nabi pada selepas balik dari haji itu diberi pilihan untuk menguasai, menjadi raja, ya, menjadi raja yang amat berkuasa dengan umur yang lebih panjang, kan, peluangnya. Tapi bila Rasulullah SAW diberi pilihan itu, Rasulullah pilih untuk menemui Allah. Jadi Abu Bakar pun faham dah, ayat tak habis pun tahu dah, ya. Itulah hebatnya Abu Bakar. Dengan nada yang tinggi Abu Bakar bersuara, kami tebuskan engkau dengan ibu bapa kami, wahai Rasulullah. Maksudnya kami sanggup hilang segala benda, yang penting bukan kamu, ya Rasulullah. Kata baginda kepadanya, bertenanglah wahai Abu Bakar. Wahai manusia, orang yang paling banyak berbudi dengan harta benda dan pendampingan kepadaku ialah Abu Bakar. Andainya dibolehkan saya mendapat khalil, iaitu teman, maka Abu Bakarlah orang sahaja aku jadikan khalil. Tetapi persaudaraan ialah Islam, tidak akan kekal di masjid ini satu tingkap pun melainkan tingkap Abu Bakar. Dan aku ini adalah keuntungan kepada kamu, dan aku juga akan menjadi saksi kepada kamu kelak, dan sesungguhnya aku sekarang memberi perhatian kepada keadaanku sendiri, dan aku telah diberikan kunci khazanah-khazanahnya di bumi ini. Kata-kata Rasulullah SAW itu sudah cukup membayangkan pengganti selepas dia adalah Abu Bakar sebenarnya. Okey. Aku tidak berasa bimbang kamu akan menjadi musyrik sesudah peninggalanku. Tak bimbang jadi kafir maknanya, ya. Setelah musyrik kemudian muslim, mukmin, dan aku tak bimbang kamu jadi musyrik balik. Tapi apa yang Rasulullah bimbang, ya? Tetapi aku takut ialah kamu akan bercakaran, bersengketa kerana dunia.
Dan jangan lupa, dalam salah satu daripada detik ketika menaiki mimbar untuk berkhutbah Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amin amin amin, tapi Nabi diam. Lama Nabi diam tadi tu sebelum meneruskan khutbah. Ini berlaku bila? Ini berlaku 2-3 tahun sebelum baginda wafat. Benda ni, ya. Apa doa yang nak menyebabkan Nabi diam tu? Maknanya doa Nabi pun ada yang Allah tak makbulkan. Maknanya kenapa? Sebab itu berkait dengan umat tu sendiri. Umat tu sendiri yang kena handle. Jadi bukanlah doa Nabi itu tak makbul kerana Nabi berdosa ke apa. Tak ada, kan? Nabi tu maksum. Apa doa Nabi? Supaya umat dia jangan percakaran. Ini yang dia nak. Supaya selepas dia tinggal nanti, umat dia aman damai, hidup penuh ukhuwah. Yang ini tak boleh, tak makbul. Sebab benda ni, ya, bergantung kepada umat tu sendiri, manusia tu sendiri. Pilihan dia nak bergaduh ataupun nak bermusyawarah. Sampai budak-budak sekarang ni buat bidalan apa tau, benda boleh bergaduh, bincang buat apa, kan? Budak tukar kata, jadilah. Sepatutnya benda boleh bincang, bergaduh buat apa. Tapi dah terlalu kerap bergaduh, akhirnya anak-anak moden pusing. Benda boleh bergaduh, kan? Bincang buat apa, gaduh, kan? Itu dia. Jadi yang ini yang Rasulullah bimbang. Rupa-rupanya sentiasa Nabi duk doakan pasal perkara percakaran sesama sendiri ini. Kemudian pulang Rasulullah SAW ke rumahnya dalam sakitnya yang bertambah berat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, katanya, berkatalah Rasulullah SAW dalam masa sakitnya, panggillah Abu Bakar, bapamu dan saudaramu. Aku nak menulis sepucuk surat. Aku takut ada nanti orang yang berangan-angan dan berbohong, maka katanya, akulah yang lebih utama. Kemudian sedangkan dia dibenci oleh Allah dan oleh mukminin, kecuali Abu Bakar. Ibnu Abbas menceritakan, tatkala tenat sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah baginda kepada beberapa orang lelaki yang sedang berada di rumahnya, mari aku tuliskan kepada kamu sepucuk surat pesanan, dengannya kamu tidak akan sesat. Maka berkatalah sesetengah mereka bahawa Rasulullah SAW diganggu oleh sakitnya, sedangkan pada kamu ada Al-Quran. Kami agak yang dimaksudkan oleh baginda itu ialah kitabullah. Tetapi sebahagian daripada mereka berkeras dan mengatakan, hampirlah kepada baginda supaya dituliskan surat, dan ada pula yang mengatakan bukan begitu. Maka manakala mereka menjadi sibuk kerana bersalahan faham itu, maka kata Rasulullah SAW, bangunlah kamu semua. Ya? Jadi apa maksudnya? Ketika mana sahabat-sahabat ni berada di rumah Rasulullah SAW, Rasulullah kata, mari aku nak tulis satu surat. Baik. Pada masa tu pun sudah ada perbahasan. Apa maksud Rasulullah tu? Gini. Untuk nak faham ni mungkin payah sikit. Saya contoh macam ni, ya. Ada seorang ayah, 2 orang anak lelaki. Kan? Seorang ayah dan 2 orang anak lelaki. Ayah ni agak uzur pada masa itu. Ya, ayah ni batuk batuk kering lah, kuat batuk tadi tu. Siapa ayah dia pun kata, minta air, kata ayah dia. Kan? Anak yang pertama ni terus bergegas masuk dapur, cari gelas apa dan sebagainya. Kan? Bawa mari, lambat sikit lah. Kan? Yang anak ni tadi, dia tengok air tadi tu, air pasu bunga. Contoh kan. Bukan air dah celup bunga tu, tak. Air tu yang mak dia buat masuk dalam pasu bunga tadi atas meja, kan. Dia pun terus bagi ke ayah dia. Ayah dia pun tengok lah kanak dia tu, kan. Air mentah yang air masih molek tapi air mentah lah, dalam bekas yang nak masuk dalam pasu bunga tadi, kan. Yang ni bagilah daripada dapur dengan piringnya dengan apa ni, dulang lagi, kan. Bagi ke ayah. Ayah dia pun tengok kanak keluar, kan. Lambat katanya, yang pertama, yang kedua tadi lambat kata. Ayah nak air tadi baru sampai. Jadi ayah pun minum lah. Faham tak konteks situasi kat situ? Faham tak? Seorang yang faham dari sudut literalnya, nak air bagilah air apa pun, dia nak air. Yang ni faham, ayah batuk tadi nak air untuk diminum, air yang sesuai diminum, air yang dimasak ke, air yang ditapis ke, bukannya air atas meja yang mak baru masukkan dalam tu, kan. Tu dah nampak. Jadi itulah situasi yang berlaku pada masa itu. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW pergi ziarah Nabi, dan Nabi minta sepucuk surat untuk ditulis. Maka kata setengahnya, dia kata apa? Sebenarnya maksud Rasulullah SAW dekat situ, ya, Quran itulah
sepucuk surat untuk ditulis supaya kamu berpegang padanya dan tidaklah kamu sesat selepasnya. Rasulullah sebenarnya sakit. Jadi pada masa itu Rasulullah SAW sebut surat itu maknanya Quran itulah. Kata ni tak, dia kata surat, pergilah ambil kertas carilah. Berbahas pula dalam kalangan sahabat. Akhir Rasulullah kata apa? Balik semua. Rasulullah tak menyalahkan kepada sesiapa pun, tapi Rasulullah kata balik. Ya. Jadi itu antara peristiwa detik yang berlaku ketika Rasulullah SAW gering. Ada Rasulullah marah tak? Ada Rasulullah marah tak? Salah tafsiran kamu tu. Aku masuk surat sungguh lah. Tak kan? Ada Rasulullah kata bagus yang ni. Okay. Ya. Jadi bermakna Rasulullah SAW terbuka. Ya. Rasulullah SAW terbuka kepada kefahaman masing-masing. Yang pentingnya ukhuwah, kena jaga ukhuwah tu. Jadi dah nak bergaduh, ini bila Rasulullah kata baliklah tu, balik semula kepada pesanan Rasulullah SAW. Apabila seseorang itu sedang marah, kalau dia duduk, bangun. Kalau dia berdiri, duduk. Kan? Kalau dia dalam keadaan tak bergerak, jalan. Nak elakkan daripada marah tu. Tadi tu caranya, ataupun bergaduh dan sebagainya. Itu akhirnya kata Rasulullah, bangunlah kamu semua pergi balik lah. Pergi balik. Jadi bila pergi balik, terlupalah apa yang diperdebatkan itu. Akhirnya tidak juga berupaya Rasulullah SAW keluar untuk bersembahyang, bersolat bersama orang ramai, lalu katanya suruhlah Abu Bakar mengimamkan solat orang ramai. Ini dah saat-saat, detik-detik, beberapa hari benar sebelum Rasulullah wafat. Ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, Abu Bakar lemah suara orangnya. Kalau dia berdiri di tempat engkau menjadi imam, hampir-hampir tidak kedengaran suaranya kepada orang ramai. Jawab baginda, suruhlah Abu Bakar mengimamkan solat orang ramai. Jadi Rasulullah SAW tidaklah mengatakan, oh tak, Abu Bakar juga tidak. Tapi sebaliknya, Rasulullah hanya mengulang 2 kali perintah itu. Fahamlah Aisyah, suara Abu Bakar perlahan ke, Abu Bakar ni mudah sedih ke apa ke, aku tetap nak Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengimamkan solat orang ramai, keluarlah Nabi SAW untuk menjadi makmum di belakang. Abu Bakar menyedari kehadiran baginda. Sebenarnya yang detailnya ada dalam kitab Rahiqul Makhtum. Ya. Abu Bakar baru saja nak bersiap sedia mengangkat takbir. Tiba-tiba Rasulullah SAW keluar. Keluar dari bilik dia, dari rumah dia, menuju ke tempat solat. Abu Bakar pun berundung. Tapi Rasulullah beri isyarat, teruskan. Rasulullah ingin menjadi makmum kepada Abu Bakar pada masa itu. Lalu Abu Bakar pun melambatkan solatnya kerana menunggu baginda. Nabi SAW mengisyaratkan kepadanya supaya meneruskan solatnya, dan duduklah Rasulullah SAW di sisi Abu Bakar. Adalah Abu Bakar bersolat mengikut baginda bersolat duduk sambil duduk, dan orang ramai mengikut Abu Bakar. Pula Rasulullah duduk di sebelah Abu Bakar, seperti mana kita tengok macam muazzin lah kan. Muazzin tu duduk belakang sikit daripada imam, barulah saf belakang itu makmum yang lain. Jadi Abu Bakar, ya, dia imam, tapi sebenarnya dia merujuk kepada pergerakan Rasulullah SAW, tanda dia menghormati Rasulullah SAW begitu sekali. Ya. Tapi hakikatnya Rasulullah bermakmum dengan dia. Orang ramai merasa senang hati kerana dapat melihat Rasulullah SAW sudah boleh keluar solat di waktu itu. Sebenarnya penyakit baginda sudah sangat tenatnya, dan itulah kali terakhir baginda keluar solat bersama dengan orang ramai. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, aku masuk menemui Rasulullah SAW. Di waktu itu suhu badannya sangat tinggi. Aku tahu bila aku rasa badan baginda dengan tanganku, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, suhu badanmu amat tinggi panasnya. Jawab baginda, ya benar. Panasnya sama dengan panas di badan 2 orang. Ya, maknanya 2 kali ganda punya kepanasan. Maka kataku, engkau mendapat 2 pahala. Jawabnya, ya benar. Seorang Muslim apabila diserang penyakit Allah gugurkan dosanya sama seperti gugurnya daun-daun dari pokok. Di waktu Rasulullah SAW membuka kain yang menutup mukanya, kelihatan, ya, menutup, ya, mana macam berkelubung lah kan. Mukanya kelihatan bahawa baginda sedang mengalami sakit yang sungguh payah. Lalu kata baginda, Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan perkuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini bererti baginda memberi amaran kepada muslimin, jangan melakukan hal itu. Jadi jangan jadikan kubur nabi sebagai
tempat ibadah maksudnya. Ya. Jadi apa cerita dengan kubur Nabi dalam Masjidil Nabawi? Apa cerita kan? Sebenarnya kubur Nabi SAW itu adalah di luar daripada ruangan masjid. Itu jawapannya ya. Kubur Nabi di luar daripada ruangan masjid. Bahkan kalau kita lah ada peluang masuk dalam perkuburan Nabi itu, kita dikira keluar dari masjid. Dan bila melangkah keluar daripada pagar hijau itu, maka kena berniat iktikaf semula sebenarnya. Cuma yang menjadi khilafnya ialah semasa pemerintahan Khalifah Sulaiman daripada Bani Umayyah. Khalifah Sulaiman ini khalifah sebelum Umar Abdul Aziz. Dia telah membumbungkan sama kubur Rasulullah tu dengan bumbung Masjid Nabawi. Itulah yang menjadi kekeliruan sehingga melihat bahawa macam kita kata apa, macam berbeza antara pesan Rasulullah SAW, jangan jadikan kubur Nabi sebagai masjid ya, seperti mana orang Yahudi dan Nasrani, tetapi macam mana dengan Masjid Nabawi. Itulah sebabnya ada dua kubah dan sebagainya. Itu yang kita kena faham ya. Ini saya pernah hadapi sendiri. Apabila suatu petang selepas asar, saya nak duduk iktikaf dekat ruangan Babus Salam tu kan. Adalah seorang Tok Syekh Arab ni, dia bagi buku dia percuma, bagi. Lepas tu dia kata mari. Dia nak halaqahkan, makna nak mengajar pula, nak berkuliah pula dengan suara yang kuat. Duk menghina Khalifah Sulaiman, laknatullah ala Sulaiman lah apa dia kata ni, sebab telah membumbungkan satu dan sebagainya. Jadi saya tak tahulah orang yang duk tunggu tu adakah mereka faham bahasa Arab Tok Syekh tu sendiri, ataupun mereka tak tahu, cuma dah orang panggil tengoklah apa kan, konon-konon macam faham. Saya nak je berlawan masa tu ya. Dah kalau betul lah Khalifah Sulaiman tu dah laknat, telah mengkhianat, telah menjadikan kubur Rasulullah tu masjid, kenapa kerajaan kamu tidak hancurkan pada masa ini ruangan-ruangan yang keliling kubur Nabi tu ya? Jadi biar kubur Nabi tu menjadi di luar daripada masjid balik kan? Kenapa tak buat gitu? Yang kamu duduk memekak sini buat apa? Dia cetak buku tu dan dia perkenalkan bahawa dia ni penulis buku tu. Saya cuma nak protes, saya letak buku tu, saya tinggal dia. Dia pun bersuara agak keras juga ya kan, bersuara agak keras juga, macam seperti amaran kepada saya lah yang dah bangun tadi tu ya. Kalau tidak rasa nak bergaduh je kan. Sebenarnya kubur Nabi di luar Masjid Nabawi. Dan bumbungnya tadi tu cuma disamakan, dan sebab itulah ada dua kubah, menandakan kubah yang putih tadi tu itu bukan kawasan masjid, itu kawasan kubur Nabi. Maknanya tertukar. Kubah hijau yang tertukar. Okay. Jadi yang kubah hijau tu adalah kawasan kubur Nabi, bukan kawasan masjid. Itulah sebenarnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pesan sangat-sangat, jangan jadikan kuburku masjid. Maksud kat situ, jangan duduk beribadah di tepi kuburku. Ziarah saja kuburku. Janganlah pula tiba-tiba nak pergi menangis, meratap dan sebagainya. Siaplah. Sebab itulah sekarang ni angkat tangan sikit je dekat kubur Nabi. Ya haji. Terus dia bagi amaran suruh kita jatuhkan tangan kan. Sebab memang bukannya nak yalah, itu satu perangai dia, satu hal lah. Kita doa tadi gaya tangan kita saja kan. Kita bukan nak doa dengan kubur Nabi, itu tidak. Tapi kalau nak berdoa untuk si mati pun tak perlu angkat tangan sebenarnya ya. Cukup dengan menyebut kalau di kuburan Allahumma fillahu warhamhu afi, gitu je. Apatah lagi untuk ziarah kubur Nabi, bagi salam dekat Nabi. Itu cara dia ya. Wallahu a'lam. Jadi dalam episod akan datang kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut ya. Okey, ada permintaan daripada sahabat kita. Ada soalan? Tak ada soalan ya. Mohon doakan sahabat kami jemaah kuliah duha Siti Mariam selamat. Siti Mariam selamat dan sihat. Beliau akan membuat minor operation untuk jantung ya di hospital PPUM ya. Okey, jadi insya-Allah kita doakan bersama-sama, dimulakan dengan Al-Fatihah, dan kita sedekahkan fadilat Al-Fatihah ini kepada beliau ya. Insya-Allah semoga dengan Fatihah itu kita niatkan sebagai satu ruqyah, sebagai satu doa untuk memudahkan urusan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta syafi la shifaan illa shifauk shifaa'un la yughadiru saqama. Allahumma anta syafi la shifaan illa shifauk shifaa'un la yughadiru saqama. Allahumma anta syafi ukhtina Siti Maryam, anta syafi la shifaan illa shifauka la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ma'al Hijrah ya. InsyaAllah tak lama lagi. Okay.